Okay, hari ini saya nak menerangkan soalan 5.9. Soalan pertama mengenai macam mana kita nak buat group dalam Linux. So, firstly kita kena pergi dulu dia punya directory. So, kita gunakan command su root. Lepas tu, kita gunakan command sudo add group. Lepas tu, nama group yang kita nak namakan. Macam kita ikut soalan ni, dia nak ada 3, iaitu utemp, ftmk dan fkp. So inilah dia punya command syntax dia, iaitu sudo add group dan nama kumpulan dia apa. So untuk yang fkp pun sama juga, iaitu sudo add group. Lepas tu kita punya nama kumpulan dia ialah fkp. Okay, bila kita dah siap untuk yang buat new group pula, kita akan buat untuk new user. So soalan minta untuk user Aril, Kevin dengan Sammy. So dia punya command syntax dia ialah sudo add user Aril. So kita letaklah password dia apa-apa pun. Macam saya letak ABC123 biar senang ingat. Full name, apa ni, room number semua ni kita boleh skip. Lepas tu tekan Y, lepas tu enter. Lepas tu kita buat pula untuk Kevin, guna sudo add group Kevin. Dia sama je untuk group lain tu, cuma tukar je nama dia. Password pun kita boleh letak password yang sama biar senang ingat, ABC123. Okay, ni kita skip dia ni, benda ni. Lepas tu Y, enter. Lepas tu kita buat pula untuk yang Sammy, sudo add user Sammy. Lepas tu kita just enter password, guna je password yang sama, ABC123 tu. Yang full name semua ni kalau nak tambah boleh, tapi kita ikut je soalan, tak payah tambah. So kita enter je. Okay, soalan 2 pun kita dah berjaya selesaikan. Okay, untuk soalan yang ketiga, dia nak password Aril tu kena tukar bila dia first time login. So dia punya command dia adalah sudo chage tolak D kosong, lepas tu Aril. Tu dia punya command syntax dia lah. Soalan kedua pula dia minta supaya account Kevin ni valid untuk 1 tahun je. So dia punya command dia adalah sudo usermod tolak E, lepas tu 2023 lah, sebab sekarang 2022, dia nak 1 tahun. So dia punya nama group, nama user dia Kevin. Macam tu je. Lepas tu soalan yang ketiga pula, dia minta password untuk Sammy ni kena tukar setiap 3 bulan. So kita guna sudo chage, lepas tu tolak M, 90 tu untuk Ari tau. 90 Sammy. Untuk yang 3, soalan yang keempat, dia suruh kita set the primary and secondary group for each user. So dalam soalan ni dia ada bagi tahulah nak primary group yang mana semua tu. So yang pertama ni dia nak ftmk tu sebagai primary group untuk RL. So sudo usermod tolak G ftmk RL. So untuk yang seterusnya dia nak secondary group untuk RL tu utemp. So sudo usermod tolak G besar utemp RL. Jangan lupa tahu kena selang untuk setiap benda tu lah, sudo jarak semua tu. Lepas tu pula dia nak untuk yang Kevin pula. So sama je, sudo usermod, dia nak yang primary group. Primary group punya kena kecil, dia punya G dia tu. So tolak G utemp Kevin. Macam tu je. Lepas tu dia nak untuk second group pula. Second group punya G dia tu kena besar. So dia punya command dia adalah sudo usermod tolak G besar ftmk Kevin. Macam tu je. So lepas tu dah Kevin dah siap. Sekarang ni kita pula untuk primary group untuk Sammy. So sama juga, guna je
dia punya common syntax yang sama, iaitu sudo user mode tolak G kecil untuk primary group. Dia punya primary group dia FKP semi. Lepas tu dia nak soalan minta untuk secondary group dia pula STMK. So kita buat jugalah sudo user mode tolak G besar, lepas tu jarak STMK, lepas tu dengan jarak semi. So macam tu je lah untuk kita set dia punya primary dengan secondary group dia. Tak adalah susah sangat. Jadi itu untuk soalan nombor 3. Okay, ini kita pergi kepada soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni dia nak kita log in as the user and create the file and folder. Untuk soalan ni kita kena pergi kepada user April. So dia punya command dia tu su jarak tolak jarak April untuk kita pergi kepada user April. Lepas tu dia minta untuk kita buat file untuk week 1. Dia punya command dia touch week 1. mkdiv lab ni dia suruh kita buat untuk folder. Lepas tu kita masuk kepada cd lab untuk masuk ke dalam folder lab untuk kita buat lagi touch lab1.txt untuk kita buat dia punya file dalam folder lab. Okay, dia nak minta 2 file, so kita bagi dia 2 file iaitu touch lab1.txt dengan touch lab2.txt. Itu untuk user April. So kalau kita nak check balik, kita undur jap belakang cd ... Lepas tu kita nak check balik, tengok dia punya lab tu ada warna. Maksudnya lab ada warna tu, itu menunjukkan dia folder. Kalau week 1 tu tak ada warna, itu adalah file. Lepas tu kita masuk balik untuk cd lab, kita tengok ada kat dia punya file tu. So kalau ada, maksudnya dah masuk lah tu. So kita untuk user Kevin pula, nak pergi masuk dalam user Kevin ni, kita gunakan su tolak su jarak tolak jarak Kevin. Okay, lepas tu dia suruh kita buat folder untuk OS dan juga file untuk draft. So dia punya folder untuk OS tu mkdiv OS, dia punya common syntax dia. Lepas tu nak buat file dia touch draft. Lepas tu tekan ls, enter. So kita dapatlah tengok draft tu adalah file, OS tu adalah folder sebab warna yang berbeza. Mudah kan? Okay, selanjutnya kita nak pergi kepada user semi. So dia punya command dia su jangan lupa kalau nak keluar kita kena tulis aside. Okay, lepas tu su jarak tolak semi. Lepas tu dia minta nak ada file program.c. So kita buat je touch program.c dan kita boleh senaraikan balik ls. So dah ada dah program.c. Maksudnya benda tu berjaya. Okay, sekarang ni soalan kita pergi kepada soalan nombor 5, iaitu change the permission of file. So firstly dalam soalan dia minta untuk change file untuk user April. So kita masuk dalam user April dulu, itu su yang command tadi lah, su tolak April tu. Lepas tu dia nak kita tukar file permission dia macam soalan yang diberikan ni. So kita buat dia chmod 774 jarak lab, sebab dia nak tukar file permission untuk lab. Lepas tu itu je lah, sebab dia minta kita ikut je soalan dia. Okay, lepas tu kita masuk dalam file lab untuk pergi kepada lab1.txt. Kita perlu tukar dia punya file permission lab1.txt tu. So dia punya command dia chmod 664 lab1.txt. Okay. So kita boleh nampak kat sini dia dah pun berubah dah.
dia punya group dia tu. So tengok. Okay. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi kepada user Kevin. Maafkan saya, user Kevin. Kevin. Lepas tu masukkan password yang kita dah pasang tadi. Macam saya buat ABC123 sebab senang kan. So lepas tu kita buat lagi untuk file permission dia. Dia nak suruh kita guna file permission yang ada dalam latihan ni. So kita guna chmod 666 draft. Kita nak tukar file permission untuk draft tu. Lepas tu kita just enter. Lepas tu kalau kita nak check balik, kita boleh guna kita ni chmod 666 jarak draft. Lepas tu kita just tekan enter. Okay, kita dah nampak kan bila kita senaraikan balik dia dah tukarkan dia punya group tu kan. Jadi kita keluar balik untuk tukar file permission untuk user semi yang file dia adalah program.c. Okay. Okay. So dia punya command untuk kita nak pergi kepada user semi tu, mula-mula kita kena log out dulu lah daripada user Kevin. Kita buat exit. Lepas tu kalau kita nak masuk pada user semi tu, kita just su jarak tolak, lepas tu jarak lagi semi. Password dia macam saya buat tadi, ABC123. Okay, lepas tu kita pergi kepada kita tukar dia punya file permission dia, chmod 754. Lepas tu program.c. Okay, enter. Lepas tu kita cuba check balik ls tu. So dia nampak dia dah bertukar dah kat situ. Macam tu lah untuk soalan nombor 5. Okay, kita akan lompat kepada soalan nombor 7. So dalam soalan ni dia minta show how new group command able to allow Kevin to edit lab1.txt. Okay, firstly kita kena tahu macam mana kita nak allow Kevin, user Kevin ni untuk edit lab1.txt. So kita kena mula-mula kita kena masuk kepada user April. Okay, untuk soalan ni kita kena tukar dia punya group ownership dia tu. So dia punya common syntax dia adalah chgroup utemp lepas tu jarak /home /lab/lab1.txt. So bila kita check balik nanti dia akan berubah lah dia punya group ownership dia tu, supaya apa, supaya dia boleh tukar, dia boleh edit dia punya lab1.txt untuk user Kevin tu, supaya dia boleh edit lab1.txt tu. Lepas tu kita keluar balik.
Lepas tu untuk soalan nombor 8, dia suruh kita change the group owner of program C to FTMK. So program C ni dekat dalam user semi sebenarnya. Jadi dia punya command syntax dia adalah ch group. Lepas tu nama group yang kita nak tukar tu apa, iaitu FTMK. Lepas tu jarak /home /semi. Lepas /semi tu /program.c. Lepas tu kita enter. Lepas tu kita check balik dia dah ubah ke belum, dia punya group owner of program C tu. Okay, sekarang ni untuk soalan nombor 9, dia suruh kita delete semi and its properties and backup into a directory. Format dia agak panjang sedikit. Dia punya format dia adalah sudo delete user tolak backup tolak tu jarak backup dash semi. Lepas tu tolak remove home punya user semi. So dia akan keluar benda macam ni. So maksudnya kita dah berjaya delete semi and its property and backup into a directory. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita sambung pula untuk soalan exercise 6.6 soalan 1. Soalan 1 kat sini dia minta untuk kita buat hard link dengan soft link for mark quiz at desktop. So firstly kita kena masuk ke dalam desktop dulu. So dia punya format tu adalah cd desktop, cd desktop, lepas tu dengan slash. Lepas tu korang akan masuk kepada untuk folder desktop lah. Okay. Lepas tu sekarang ni kita nak untuk buat hard link dengan soft link untuk mark quiz txt. So macam dalam soalan ni, dalam desktop tu dia ada macam ada quiz folder, ada mark folder dengan ada lab folder. Sekarang ni kita nak buat untuk hard link untuk mark quiz. So firstly kita gunakan command syntax in. So dia punya format dia in jarak /mark /mark quiz.txt jarak mark quiz link dash link. Itu untuk untuk kita buat hard link dia. So yang kedua ni pula kita nak buat untuk dia punya soft link untuk markquiz.txt. Dia punya format dia ada ubah sikit kat depan dengan kat belakang dia. Macam ni dia punya format dia punya command syntax dia ls jarak tolak il markquiz.txt, iaitu dia punya file dia yang kita nak ubah untuk apa, untuk dia punya soft link ni. Alamak. Okay, sekarang ni kita nak check sama ada dia punya hard link dengan soft link tu wujud ataupun tidak. Kita boleh gunakan command syntax ls jarak tolak l untuk check dia punya detail dia tu, untuk check sama ada ataupun tidak. Okay, kalau tak ada kita cuba buat balik untuk yang format tadi tu lah, yang yang in tu. Untuk yang apa, untuk yang dia punya hard link tu.
Okay, sekarang ni kita nak buat untuk soalan yang soalan yang pertama lagi. Sebab tadi kita maafkan saya, sekarang ni kita nak compare dia inode number with the original file and explain. So kita gunakan format yang in jarak tolak s jarak dot /mark /markquiz.txt. Ini maafkan saya, ini untuk yang tadi yang kita tak dapat tadi, iaitu soft link dia. So sekarang ni kita check balik sama ada benda tu ada ke tak. So dia punya format syntax dia adalah ls jarak tolak il jarak markquiz dash sling, lepas tu jarak dot dash mark dash mark quiz. Untuk kita check balik .txt macam yang file yang dia bagi dalam soalan tu lah. Kita tengok kat sini dah ada dah dia punya soft link dia tu. Okay, dan kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni diminta kita untuk saya bacakan jap. Get lines that as student 1 from file group and redirect to file lab 1. So soalan nombor 2 ni dia kata get lines that as student 1 from file group and redirect to file lab 1. So dia punya format dia adalah more jarak etc jarak group jarak grab ali, lepas tu yang simbol yang lebih besar tu untuk kita compare dia punya inode number dengan with the original file tu lah. Tu game ni ada sedikit kesilapan kat sini. Kita kalau ada silap kita cuba betulkan balik. Okay, kita cuba buat lagi untuk yang tadi, yang kita tak dapat tadi. Dan dia punya tu command dia macam ni, lab dash lab 1 semua tu. Lepas tu kita enter dan ternyata berhasil. So sekarang ni untuk soalan nombor 2 kita dah settlekan. Untuk soalan nombor 2,
Okay, tadi untuk soalan nombor 2 tadi tu, untuk kita soalan nombor 2 diminta get lines that at student 1 from file group and redirect to file lab 1. So ni dia punya command syntax ni, iaitu more slash, lepas tu more jarak etc jarak group grab ali tu dia punya apa tu, dia punya dia punya nama dia punya dia punya tu home directory dia. Okay, sekarang ni kita nak sekarang ni kita nak buat untuk soalan nombor 3, iaitu dia punya soalan dia adalah redirect any stdout and stdev into file name as stdout file and stdev file. So the format tu adalah more, lepas tu jarak lab dash lab 1 lagi besar daripada stdo file. Okay, untuk soalan tadi tu kita akan redirect dia pergi kepada stdout file and stdl file. So dia punya format dia adalah macam yang kita dapat tengok kat sini. Saya dah tulis dah, itu more jarak lab more jarak lab dash lab 1, lepas tu lebih besar daripada stdl file. Okay, so lepas tu kita buat lagi satu format. Go. Nampaknya kita ada silap sikit kat sini. Kita cuba betulkan. Sebenarnya yang more lab tu ada sedikit kesilapan. So dia jadi more tidak. Okay, sebenarnya dia punya command syntax dia ada seperti ini, iaitu more jarak lab dash lab 1 tu angka yang lebih besar tu 2 kali dengan std file. Okay, lepas tu kita tambah lagi satu command syntax, iaitu more std file. Okay, untuk soalan nombor 4 pula, soalan dia diminta compress and create a tar file comprising directory quiz, mark, lab and file password. Use different utility and compare their compression ratio, which is the best, and explain why. So kat sini kita nak compress kita punya file tu macam file macam folder macam quiz, mark dengan lab. So kita gunakan yang tar tadi tu iaitu tar cgvs tu. Di sini sebentar
Okay, kita dah berjaya dah. So boleh nampak lah yang file yang dah ditunjukkan tu, bila kita dah masukkan command syntax yang hantar CGVF ni, dah boleh nampak dah dia punya file tu dah di com.s. Tu kita buat pula untuk untuk yang folder yang lain pula. Okay, dan kita boleh nampak dah dia punya apa tu, dia punya compress file pun dah tersenap dah kat situ. So kita gunakan command ls untuk check balik sama ada betul ataupun tidak. So kalau betul, maksudnya dia dah kelihatan dah. Seperti yang boleh nampak sini ada dah std file dengan std out file. Dan sebentar ini untuk last kali tu kita use dia punya utility tu. So dia punya format dia adalah tolak CVF dan tolak backup. Kita boleh nampak lah dia punya utility and dia punya compression ratio dia tu kat situ. Kita boleh check kat situ dengan menggunakan command syntax yang letak ni. So bila kita tekan button enter, dah kita nampak dah dia punya utility. Dan itu je lah daripada saya. Sekian, terima kasih.